Hai, Assalamualaikum kepada semua penonton YouTube. Selamat datang kepada anda semua. Dan hari ini adalah first time kita bersiaran. Jadi hari ini juga saya akan menerangkan sedikit tentang channel ini, di mana channel ini kita akan berkongsi cerita-cerita seram, pengalaman saya dan juga pengalaman kawan-kawan saya, pengalaman saudara-saudara mara saya dan juga pengalaman anda sendiri yang anda nak sharekan pengalaman anda dengan saya. Jadi saya akan sharekan semuanya kepada anda. Jadi apa yang saya nak sharekan hari ini adalah tajuk cerita seram kita berkisar mengenai kulit mayang. Jadi tanpa membuang masa, mari kita start intro kita. Kita dah start intro kita. Jadi kita mulakan penceritaan kita sekejap saja lagi. Jadi kisah yang saya nak share dengan korang semua ni adalah berkenaan dengan tajuk kita yang tak asing lagi sebenarnya. Ulit mayang ni. Ulit mayang ni adalah satu tajuk ataupun cerita yang orang dah banyak dengar. Tapi itu kita tak tahulah, maksudnya rekaan ataupun kisah benar ke tak tahu. Tapi apa yang berlaku dekat saya, itu memang pengalaman saya. Sumpah memang menyeramkan bagi saya lah. Tapi kalau korang tak tahulah. Okey, tapi sebelum saya nak cerita pasal kisah ni, saya nak share sikit apa cerita di sebalik ulit mayang ni. Okey, dulu cerita ni dulu kala, beberapa orang kata beberapa puluh tahun yang lepas atau beberapa tahun yang lepas, iaitu ada sekumpulan nelayan ni dekat Terengganu pergi ke laut untuk menangkap ikan, memancing ikan dan menjali ikan dan sebagainya lah. Jadi pada ketika mereka berada di tengah-tengah laut tu, tiba-tiba ribut datang. Jadi bila ribut datang telah menyebabkan mereka ni semua jatuh terbalik ke dalam laut. Jadi memang masa ribut tu berlaku memang keadaan huru-hara, sampan perahu bot mereka semua pecah. Jadi mereka ni bernasib baik, setelah beberapa jam arus laut tu telah membawa mereka ni semua ke tepi pantai. Tapi malangnya semua nelayan ni pingsan tak sedarkan diri. Tapi menjelang beberapa jam kemudian, mereka telah kembali sedarkan diri. Tinggal seorang saja yang tak dapat sedarkan diri lah. Jadi antara mereka ni ada yang telah pergi memanggil bomoh untuk mengubatkan si mangsa yang tak dapat bangun ni. Jadi menurut bomoh tu, seorang nelayan yang tak dapat sedarkan diri ni, dia telah terperangkap dekat alam roh, alam gaib. Maksudnya macam dekat alam bunian lah, macam tu. Dia terperangkap sebab dia tak kuat, dia tak dapat keluar daripada alam tu. Jadi bomoh ni telah membuat satu upacara mantra, ritual lah berkenaan ulit mayang ni. Jadi kat situlah bermulanya legenda cerita ulit mayang ni. Kalau kita tengok baris-baris lagu tu sebenarnya macam lebih kepada mentera untuk mengubatkan orang. Sebab kalau kita perhati ulit puteri 1, puteri 2, puteri 4, puteri 6 dan rangkap yang last tu yang paling macam kita baca tu kita rasa macam ini macam dialog sesuatu ni, macam pulanglah ke tempat asal, darat ke darat, laut ke laut. Jadi itu agak macam mistik. Okey. Jadi berbalik kepada cerita saya. Dulu masa saya belajar, saya duduk seorang dekat kolej tu sebab roommate saya ni dah berpindah ke bilik yang di depan bilik saya lah. Maksudnya sebab itu classmate dia, jadi dia berpindah. Jadi saya duduk seorang. Jadi pada satu ketika, semasa saya pulang daripada kelas, masa tu petang. Jadi setelah selesai mandi, makan apa semua, seingat saya masa tu saya nak buat assignment. Jadi kita student, kita takkan buat assignment awal pukul 8, pukul 9 tu. Tak. Saya start buat assignment selalunya dalam pukul 12 malam, 1 malam. Maksudnya macam dah settle semua baru saya buat. Jadi keadaan tu berlaku masa tu pukul 12 malam, saya buat assignment dekat PC saya lah. Dan
pada waktu tu lagu Ulit Mayang ni adalah satu lagu favourite saya. Dekat playlist saya memang ada lagu Ulit Mayang tu. Sebab bagi saya lagu tu sangat unik, melodi dia sangat indah. Okay, sedang saya buat assignment, dah leka lah sorang-sorang dalam bilik pukul 12 malam, tak ada orang ganggu. Jadi track tu sampailah ke lagu Ulit Mayang. Saya pun tak ada rasa apalah, okey je malam-malam. Masa tu cuaca okey, tenang je kan. Sambil kita buat assignment, kita dengar lagu. Jadi pada masa lagu tu, seingat saya masa dia cakap Puteri Empat, masa dia masuk lirik yang Puteri Empat tu, tiba-tiba langsir bilik saya bergerak tau, macam ribut. Okey, masa tu saya ingat, okey, ini nak hujan ni. Angin masuk kuat dalam bilik saya. Memang langsir bilik saya tu mengibar-ngibar macam tu kan. Dalam bilik tu memang angin berpusing-pusing. Saya pun macam terkejut, nak hujan lebat ni kan. Jadi saya pun bangun lah. Saya bangun. Saya nak saya nak tutup langsir tu. Bukan saya nak tutup langsir, saya nak tutup tingkap lah. Sebab masa tu dalam pemikiran saya, tingkap ni terbuka ni, sekejap lagi hujan lebat, ribut, tempias pula kan, air masuk dalam bilik. Jadi saya pun bangun, saya nak tutup tingkap. Saya buka langsir, saya selak langsir. Contoh dia macam ni lah. Okay, ni kan, saya punya macam ni tau, berkibar-kibar memang kuat. Saya pun buka selak langsir tu. Lepas tu, apa yang saya dapati, tingkap saya sebenarnya memang dah tutup. Tapi angin tu still bergerak. Tu saya pelik. Mana datang angin ribut ni? Saya macam pelik. Tapi macam mungkin dia masuk dekat celah-celah tingkap lah. Jadi saya pun tak fikir panjang. Okey, saya duduk balik nak buat assignment. Masa tu lagu tu tengah on track lah, tengah berjalan, lagu tengah play. Masa saya buat assignment tu memang angin kuat, sampaikan kipas ceiling saya tu berpusing sampai dia berbunyi tau. Sebab saya tingkat dom saya, tingkat bilik kolej saya di tingkat atas sekali, tingkat 4. Jadi atas tu ceiling tau. Dia ceiling. Macam tu ceiling. Bayangkan dia punya kuat, ribut dalam bilik tu sampai dia macam gitu. Perasaan saya masa tu, daripada tak berfikir apa, terus saya macam ini ribut ke apa ni. Masa tu seingat saya dalam 2 ke 3 minit jugalah perasaan saya ataupun situasi tu berlaku, sambil saya berfikir-fikir macam ni ribut ke apa ni. Lepas tu tak lama lepas tu saya buka pintu. Pintu bilik, pintu dom saya tu saya buka. Lepas tu saya terus ke bilik depan, bilik kawan saya lah. Saya ketuk bilik dia, tek. Saya ketuk bilik dia, saya buka. Saya tanya dia, tadi macam nak hujan ke, ada ribut ke tadi? Sekali member saya cakap apa nak tahu? Dia cakap, mana ada, kan tenang je ni, hujan apa panas macam ni. Saya dah tak sedap badan dah ni. Saya dah terfikir, kau betul tadi macam bukan ada ribut ataupun macam nak hujan ke apa. Tu member saya cakap, tak adalah, mana ada. Kat situ dah start saya dah rasa berdebar masa tu. Jadi saya patah balik, saya masuk bilik. Walaupun lagu tu masih lagi play tau, masa tu dah dekat, saya tak ingat lah part mana, tapi baju saya yang saya belum lipat ada dekat atas katil, berselerak dekat atas lantai. Sebab cuba ingat balik, masa saya keluar daripada bilik, ribut tengah ada. Saya buka pintu macam ketat sikit sebab angin mungkin. Saya tarik macam tu.
Saya keluar, saya masuk balik. Baju yang ada dekat atas katil dah berselerak. Saya dah terus fikir, ini memang lain macam ni. Saya cakap memang dah lain macam ni. Saya pergi kat bilik saya pergi dekat saya punya PC tadi. Saya stop lagu tu. Sebab saya rasa lagu tu membuatkan saya rasa macam tak sedap, berdebar-debar. Bulu roma saya naik masa tu. Saya stop. Saya tutup PC. Saya macam masa tu tak silap saya dah pukul 2 macam 2.30 pagi masa tu. Jadi saya pun dah tak sedap badan. Saya tutup PC. Saya baring atas katil. Saya angkat dulu baju-baju. Saya letak almari. Saya baring atas katil. Saya selimut. Tiba-tiba saya rasa sejuk. Malam tu guys, saya memang tak boleh tidur sebabkan perasaan saya yang sangat berdebar. Dan saya rasa macam seriau tau nak tidur. Saya rasa macam diperhatikan. Saya masih ingat lagi situasi tu masanya. Sebab cuba korang bayangkan saya duduk dom seorang. Okey, perasaan tu datang, saya seorang je alami. Kawan saya kata tak ada apa-apa. Saya seorang je rasa dengan keadaan ribut, dengan keadaan siling saya bergetar-getar sampai terbuka, sampaikan langsir semua berseligat, sampaikan macam ribut kat bilik, tapi kawan kau tak ada. Saya seorang je rasa. Memang saya tak boleh tidur. Jadi dipendekkan cerita, besok saya bangun tidur. Saya tertidur, saya tak ingat apa-apa. Tapi saya terbangun tidur, badan saya sejuk. Saya rasa saya dah demam ni. Saya rasa saya demam. Sebab badan saya sejuk sangat. Badan saya macam kram, saya tak boleh bangun. Tapi saya paksa juga untuk bangun. Nak tahu apa yang terjadi kat bilik saya? Lantai bilik saya tu penuh dengan pasir pantai. Sampai sekarang saya tak boleh brain lah peristiwa tu. Okey, sejak daripada peristiwa tu, saya dah tak dengar lagu Ulik Mayang sampailah ke hari ini. Saya takkan dengar lagi. Dan paling kuat lah tadi, masa saya nak buat study sikit pasal cerita ni, saya buka lirik dia je. Sebab saya nak imbas balik apa lirik dia yang saya ingat dekat tengah-tengah tu. Yang dia kata Puteri 4. Lepas tu masa yang saya ingat yang ayat last tu. Lepas daripada peristiwa tu, lagu tu terus saya delete. Terus saya tak dengar. Sebab dia ada dua version. Kalau korang semua nak tahu, dia ada dua version. Satu yang melodi baru, satu lagi yang melodi lama. Saya dengar yang melodi lama tu, yang panjang tu, yang ada macam ambience, angin-angin, ambience macam ribut-ribut. Saya dengar yang tu. Dan sekarang saya tak dengar dah lagu tu. Dan kalau anda perasan, lagu Ulik Mayang tu sekarang dah ada version baru tau, yang melodinya telah ditukar. Okeylah, saya rasa itu juga perkongsian saya. Jadi kalau korang ada cerita yang sama macam cerita saya, korang boleh share dekat komen, ataupun korang boleh bagi pendapat, betul ke tak betul, ataupun korang rasa benda ni rekaan saja. Jadi kalau korang suka, korang boleh tekan like, korang boleh share, dan jangan lupa subscribe. Okey, tapi sebelum tu nak beritahu dulu, ini first time video. Jadi kau rasa okey tak guys quality? Sorry lah, minta maaf. Saya pakai phone je sebab saya tak ada modal nak ada kamera semua. Saya pakai phone je. Suara dengar semua okey tak? Mungkin lepas ni saya boleh upgrade lah kot kan. Jadi kalau ada penambahbaikan ke apa, korang boleh bagi advice saya sikit lah macam mana Jadi guys, setakat ni sajalah. Kita jumpa di cerita yang seterusnya.